Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Nordin daripada SEM 5 kelas 3, Diploma Pendidikan Islam daripada Kolej Pengajian Islam Johor, itu Marsah. Saya akan bentangkan mengenai tajuk atau mata pelajaran iaitu Undang-Undang Keluarga Islam, kod KSD 2453, iaitu tentang li'an. Nombor kad matrik saya ialah KID 1905040037. Tanpa melengahkan masa dan membuang masa, saya akan mengupas dan menghuraikan tentang tajuk yang saya akan membentangkan. Saya akan menghuraikan. Kita masuk kepada pengenalan li'an. Li'an iaitu perkataan asalnya daripada perkataan la'in, iaitu mengutuk, dan diambil daripada perkataan al-la'inun, iaitu kutukan. Menurut istilah fiqh, iaitu hukum syarak, ialah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina. Sumpah itu diucapkan sebanyak 4 kali bahawa tuduhan itu benar, dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika ia berdusta. Okey. Saya akan mengupas sedikit tentang pengenalan ini, iaitu sebelum memulakan proses menghuraikan satu persatu. Kita akan mulakan dengan pengenalan, iaitu pengenalannya menceritakan tentang perkataan li'an itu sendiri yang terlahir atau terbentuk daripada perkataan daripada Arab, iaitu la'in, iaitu bermaksud mengutuk. Mengutuk di sini bukan bermaksud mengutuk pada saudara-saudara kita yang lain, adik-beradik kita atau rakan-rakan kita, tapi mengutuk di sini dari segi aspek kepada sang isteri. Okey, kita masuk yang poin yang kedua. Sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina, iaitu si suami yang telah bertekad dan bersumpah, dan kata nama lain dia adalah bersaksi bahawa sang isteri tersebut telah melakukan hubungan yang dicegah bersama orang yang bukan muhrim atau suami sendiri. Di situ kita boleh fahamkan bahawa si isteri bukan melakukan hubungan dengan sang suami, dan hubungan tersebut kebarangkalian diketahui atau dapat diberi bukti oleh sang suami tersebut. Okey. Pengucapan sumpah tersebut sebanyak 4 kali. Untuk lagi kuat buktinya itu, sumpahnya itu adalah masuk sebanyak 5 kali, iaitu penambahan lagi 1, dan apabila masuk kepada 5 kali sumpah tersebut, jika sang suami itu berdusta atau tiada bukti yang sahih tentang sumpah yang telah dilafazkan itu, dia akan jatuh kepada dosa, dan Allah mengutuk
Allah murka atas perbuatannya itu. Okey, seterusnya kita masuk kepada definisi li'an. Okey, saya akan mengupas satu persatu tentang definisinya. Iaitu definisi li'an dari segi bahasa ialah menghalau dan menjauhkan. Maafkan saya. Dari segi istilah ialah beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Okey, seperti yang saya telah terangkan tadi, definisi dia sama saja seperti pengenalan, cuma definisinya adalah maksudnya di sini definisinya lebih terperinci tentang maksud hukum li'an itu sendiri. Maksudnya dari segi bahasa di sini ialah menghalau dan menjauhkan. Dari segi istilah tu ia lebih untuk mengatakan bahawa si suami itu terpaksa menuduh si isteri itu. Terpaksa menuduh si isteri itu mencemarkan tempat tidurnya. Maksudnya di sini si isteri itu telah melakukan hubungan sembah mahram atau hubungan yang tidak sewajarnya atau lebih keras, iaitu atau haram. Seseorang isteri itu melakukan apa-apa saja hubungan melainkan dengan ke atas golongan yang bukan muhrim bagi dia. Maksudnya di sini melakukan hubungan suami isteri, tapi si isteri tu melakukan dengan golongan yang tiada apa-apa kaitan dengan dia, dan seterusnya memberi malu kepadanya sebagai berzina. Si suami tu memberi kecaman atau memberi kutukan. Maksudnya di sini sumpah tu biar orang ramai tahu atau biar dia tahu tentang perbuatannya itu telah salah dan patut diberi hukuman. Alhamdulillah. Okey, kita akan masuk kepada poin yang seterusnya, iaitu dalil pensyariatan li'an. Iaitu dalil di dalam Al-Quran. Okey. Li'an ada disebutkan di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud iaitu, dan orang-orang yang menuduhi isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi, iaitu yang mengesah tuduhannya itu hanya dirinya sendiri, maka persaksian iaitu yang sah pada syarak, iaitu bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia dari orang yang benar, dan sumpah yang kelima iaitu hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia daripada orang-orang yang berdusta. Okey, di sini telah jelas dalam Al-Quran, iaitu dalil. Maksudnya pun bila kita tengok secara luaran dalil ni, kita telah nampak bahawa seriusnya bahawa hukum li'an ini tidak boleh dibawa dalam sesuatu permainan atau tidak boleh dilakukan sambil lewa, secara acuh tak acuh maksudnya. Sebab hukum ini bila kita fahami, bila kita telah lafaz, iaitu contohnya sebagai si sang suami telah melafazkan sumpah li'an ini, dia berada di dalam situasi yang
yang tertekan atau berada dalam tekanan, kerana jika si sang suami itu mempunyai bukti-bukti atau kata nama lain dia, atau peristiwa yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan bahan sebagai bukti kepada tuduhan itu, sumpah itu, maka sang suami itu berada di dalam keadaan yang selamat, dalam tempoh 4 kali sumpah itu. Maka dekat sini, bila si sang suami telah melafazkan sebanyak 5 kali sumpah li'an, maka jika dia berdusta, dia sekaligus telah bersumpah pada dirinya supaya kecelakaan daripada Allah atau laknat daripada Allah akan menimpa diri dia, kerana dia mungkin dari segi aspek ini dia telah sanggup untuk menerima apa-apa ujian daripada Allah. Okey, yang seterusnya adalah dalil pensyariatan li'an dari segi hadis Rasulullah SAW. Okey, di sini saya akan bacakan sepotong hadis, iaitu an Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil al-yatimi fil jannati hakadha wa usyara bisababati wal wusta wa farju bainahuma syi'a. Yang bermaksud, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim adalah seperti di syurga. Nabi SAW memperlihatkan jari tengah dan telunjuknya lalu merenggangkannya. Okey, maksudnya di sini hubungan di antara Rasulullah bersama anak-anak yatim, anak-anak yang kehilangan ibu bapa amatlah rapat. Kerana sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW pun pada waktu dia masih lagi bayi, belum keluar daripada perut ibu ni, iaitu Aminah, Sayyidatina Aminah, dia telah pun menjadi yatim kerana bapanya iaitu telah pergi meninggalkan keluarganya sewaktu Nabi Rasulullah masih di dalam kandungan ibunya lagi. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada syarat-syarat sah li'an. Yang pertama, li'an suami mendahului li'an isteri. Yang kedua, kedua-dua suami isteri mesti menyebut perkataan-perkataan li'an. Jika salah seorang menukar lafaz penyaksian dengan lafaz lain, seperti aku bersumpah, atau dia menukarkan perkataan laknat dengan perkataan murka atau sebaliknya, li'an tersebut tidak sah. Yang ketiga, kelima-lima penyaksian, iaitu lafaz li'an yang disebut sebanyak 5 kali, hendaklah dilakukan secara mu'allad dan berturut-turut. Dan yang terakhir, hakim wajib memberikan nasihat mengingatkan kedua-dua pasangannya supaya tidak berbohong. Okey, saya akan memberikan huraian, mengupas sedikit tentang syarat-syarat sah li'an. Okey, yang pertama ialah li'an suami mendahului li'an isteri. Okey, sebagaimana kita tahu,
sebelum terjadinya proses li'an ini, ia akan dimulakan dengan sang suami yang akan menuduh isterinya melakukan perbuatan tersebut bersama lelaki lain. Jadinya di sini pasti akan berlaku dahulu li'an suami, dan kemudiannya jika ada pertikaian atau pembantahan akan dituruti dengan li'an isteri. Okey, yang kedua, kedua-dua pasangan iaitu suami isteri perlu menyebut perkataan li'an. Itu perlu menyatakan lafaz-lafaz yang telah dimeterai, lafaz-lafaz yang perlu diucapkan di dalam sesebuah sumpah, supaya sumpah tersebut jadi sah dan tidak ada berbolak-balik atau tiada pertikaian yang akan berlaku, kerana lafaz-lafaz ni adalah cukup dan sempurna untuk dijadikan bukti. Okey. Seterusnya, lafaz-lafaz li'an ni, sumpah-sumpah li'an yang telah diucapkan oleh, sebagai contoh, sang suami, ia perlulah diucapkan berturut-turut. Maksudnya di sini tidak boleh pada, contohnya saya kata kalau si suami telah melafazkan sumpah li'an itu, tidak boleh ditangguhkan kepada hari yang lain, kepada waktu yang lain. Jadinya di sini sumpah tu perlu diteruskan, perlu berturut-turut. Dalam waktu tu juga lafaz tu perlu dilafazkan terus sebanyak 5 kali. Jika berlaku pertindihan atau perenggangan masa waktu itu, kemungkinan dan kebarangkalian yang besar lafaz li'an tersebut tidak sah, dari sisi syarak. Okay, dan yang terakhir ialah hakim wajib memberikan nasihat dan mengingatkan kedua-dua pasangan supaya tidak berbohong. Okey, di sini hakim memainkan peranan penting supaya mengingatkan pasangan tersebut tidak perlulah berbohong, kerana jika mereka berbohong, mereka mungkin akan terlepas di dunia, tetapi di akhirat mungkin kemungkinan besar Allah tidak akan melepaskan mereka, kerana di sini pengetahuan manusia atau kemampuan manusia amat terbatas, walaupun pada mulutnya, pada zahirnya si pesalah atau si pendusta itu mengatakan yang dia tidak bersalah atau dia tidak berbohong, tetapi secara hakikinya, secara dalam hatinya dia telah berbohong dan berdusta tentang apa yang telah dilakukannya itu, maka tiada gunalah, tiada apa-apa yang dia akan dapat. Maksudnya sini usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh si pendusta itu Okey, kita akan teruskan kepada sebab-sebab berlaku li'an. Okey, yang pertama, sebab-sebab yang berlakunya ialah suami menuduh isterinya melakukan zina, tetapi suami tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi untuk menguatkan tuduhannya. Okey, jadi di sini sang suami kepada isterinya telah menuduh si isterinya berzina, tetapi dalam masa yang sama sang suami tiada saksi, maksudnya sini bukti yang dia miliki itu kurang kukuh, tanpa ada beberapa orang saksi untuk
melihat sendiri dengan mata kepalanya, iaitu saksi yang boleh dipercayai, yang alim, yang tidak berbohong, iaitu amanah dan amanah, tidak melihat sendiri dengan mata kepalanya. Jadinya di sini kemungkinan besar tuduhan atau lafaz yang dilakukan oleh sang suami agak berat untuk diterima, kerana saksi terhadap suaminya itu tidak mencukupi atau tiada. Okey, sambung. Jika tuduhan itu nyata dan benar bahawa isterinya melakukan zina, seperti suaminya melihat sendiri bahawa isterinya berzina, ataupun isterinya sendiri yang mengaku bahawa dia telah melakukan zina dan pengakuannya diterima serta dibenarkan dengan keterangan-keterangan yang jelas beserta dengan bukti, maka dalam masalah ini sebaik-baiknya suami menceraikan isterinya tanpa li'an. Okey. Jadinya di sini dalam spekulasi yang lain pula, dalam pandangan yang lain pula, jika suaminya sendiri melihat isterinya berzina, ataupun sang isteri kepada suami itu mengaku tertuduh atau bersalah tentang perbuatan atau hubungan yang telah dia lakukan itu, kepada pihak peguam atau hakim, dan dia mengaku bersalah, maka pengakuan atau lafaz yang telah dibuat oleh sang suami itu akan diterima dan dibenarkan atas keterangan-keterangan yang akan dijelaskan oleh sang isterinya. Okey, maka dalam lebih baik, lebih disyorkan atau lebih afdal jika sang suami ingin berpisah dengan isterinya itu, sebaiknya sang suami menceraikan saja dengan talak 3, itu talak yang kekal kan, dengan tanpa li'an, tanpa sumpah li'an itu lebih baiklah, lebih afdal dari segi syarat. Sebab-sebab yang kedua ialah suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung isterinya. Contohnya, suami mengaku belum pernah menyetubuhi isterinya semenjak dari akad nikah, atau isterinya melahirkan anak sebelum sampai 6 bulan dari persetubuhan mereka. Maksudnya di sini sudah teranglah, jika ada juga bagi pengetahuan saya, ada juga sang suami berkemungkinan tidak pernah atau tidak sempat untuk menyentuh isterinya atas sebab mereka bekerja, atau mereka bekerja di luar kawasan, contohnya seperti polis atau askar atau apa-apa saja yang dia hantar ke luar daripada kawasan mereka tinggal, dan mereka terpaksa berpisah. Tetapi dalam masa yang sama, si isterinya mengandung, dan dia mungkin tidak masuk akal kerana si suami tersebut tidak pernah menyetubuhi isterinya. Maka di sini sang suami tersebut boleh untuk tidak mengaku bahawa anak yang dalam kandungan isterinya itu adalah bukan daripada zuriatnya. Okey, setelah panjang kupasan yang telah kita kemukakan atau huraian yang telah kita sampaikan, kita akan sampai kepada penghujung bab li'an.
iaitu kita akan masuk kepada kesimpulan li'an. Kesimpulan daripada li'an itu sendiri yang kita boleh ambil untuk jadikan pengajaran sepanjang hayat kita. Kita boleh fikirkan apa sebabnya, apa puncanya, dan menjadi iktibar untuk zaman-zaman yang akan datang, masa-masa yang akan datang, untuk diri kita dan kepada orang lain. Okey. Yang pertama ialah tidak halal, iaitu haram selama-lamanya bagi suami yang meli'an isterinya berkahwin semula dengan isteri yang dili'annya, sekalipun isteri tersebut telah berkahwin dengan beberapa suami yang lain. Okey. Maksudnya dekat sini, apabila suami tersebut telah meli'an, telah menyumpah sang isterinya, maka tidak akan dapat berbalik atau dirujuk kembali si isterinya itu, walaupun si isteri telah berpisah dengan suami yang telah meli'annya dan berkahwin dengan beberapa orang lelaki, berkahwin dan bercerai. Tidak kira beberapa, ramai, sama ada 10 orang atau berbelas orang sekalipun, jika telah si suaminya itu telah meli'an atau menuduh, jadi dari segi syarak itu, mengikut panduan Islam, tidak akan dapat dirujuk walaupun sekali isterinya itu. Okey, yang kedua ialah dapat memberi kesan negatif jika suami mengangkat sumpah. Okeylah, betul lah tu. Kerana bila sang suami telah mengangkat sumpah, itu menuduh isterinya melakukan hal-hal tersebut, melakukan hubungan luar tabi'i bersama lelaki lain, jadi pasti akan sedikit sebanyak telah merosakkan serta menenggelamkan institusi sesebuah keluarga, atau lebih mudah difaham, hubungan kekeluargaan pasti akan sedikit tergoyah, dan mungkin akan lama kelamaan akan jadi tidak menyatu dan tidak mempunyai kesefahaman, dan sudah pasti akan rumah tangga tersebut akan roboh dan bercerai. Okay, dan yang terakhir ialah sebelum ingin melafazkan sesuatu perkataan iaitu li'an, lebih baik dan amat digalakkan supaya membuat ujian DNA terlebih dahulu, supaya mudah untuk menganalisis penilaian dan mampu merungkaikan konflik permasalahan tersebut. Okay. Jadinya, apabila kita ingin menuduh sesuatu, memberikan tomahan atau memberikan apa saja, memberikan sumpahan atau lafaz li'an tersebut, lebih baik bagi sang suami untuk mencari bukti dan mencari masa untuk berfikir tentang apa yang akan terjadi sekiranya dia melakukan sesuatu sumpah atau lafaz tersebut. Yang lebih baik jika dibuat analisis atau pergi ke mana-mana pusat atau seseorang yang pakar atau lebih arif tentang hal ini untuk bertanyakan pendapat atau solusi untuk menyelesaikan masalah seperti ini, supaya jika berlaku masalah seperti ini, kita sebagai pasangan suami isteri tidak akan merasa terdesak atau akan merasa menyesal jika kita telah
melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang. Dan lebih baik kita mengkaji semua sekali tentang apa yang tentang yang akan dicari, supaya dapat melungkaikan segala permasalahan yang berada di dalam hati sesebuah pasangan itu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya, daripada ceteknya ilmu yang daripada saya ini, yang hinanya saya ini, yang tidak sempurna. Kerana saya hanyalah insan biasa yang ingin memberi maklumat atau menghuraikan sesuatu yang mungkin bagi saya hal ini penting dan perlu kepada saya jika saya mengetahui sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin sedikit sebanyak akan dapat memberi maklumat atau ilmu kepada orang lain. Kerana berdasarkan hadis Rasulullah yang menyatakan, sampaikanlah walaupun ianya satu ayat. Maksudnya besarnya hikmah penyampaian, tidak kira sesuatu daripada pelbagai ilmu sekalipun. Jika kita tahu tentang ilmu itu, lebih baik kita sampaikan daripada kita pendam dan tidak ada perkongsian ilmu yang kita telah lakukan. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat yang terakhir, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, kan, kalau tidak limpah Allah Ta'ala ke atas hamba dia, fihi min ahkamil hikamil balighah, mempunyai hukuman yang mengandung hikmah yang besar, dan kesan limpah kurnia Allah Ta'ala itu yang tidak tersembunyi. Sama ada limpah kurnia itu kepada suami yang benar, itu jelaslah. Sekurang-kurangnya suami dia boleh melepaskan diri dia daripada bertanggungjawab dengan baby, dengan anak yang dia tidak buat, bukan daripada dia. Daripada menjadi pemikul biawak hidup, kata orang. Macam pikul biawak hidup. Nah, pikul duduk dengan isteri yang curang, yang jahat ini, maka jalan menyelesainya sumpah. Zahir untuk suami yang benar. Wa amma alal kadhib, adapun pembohong, tak kiralah suami atau isteri yang berbohong dalam tuduhan ini, apakah rahmat Allah Ta'ala di sini, hikmah Allah Ta'ala? Fawa imhaluhu, Allah Ta'ala tangguhkan hukuman, Allah sembunyikan keaiban mereka atas dunia, dan terlepasnya azab daripada disebat di atas dunia ini. Wa ta'ridu lit taubah, Allah Ta'ala buka pintu taubat, tetapi ingat, hukuman ini akan berlaku di akhirat. Senang je, kita buat dulu, nanti kita taubat lah. Bukan senang. Allah yang buka pintu taubat. Tapi kalau dia tutup pintu, dah bercerai dengan suami dia yang dia curang tadi, happy lah kan, ikut si jantan yang dia berzina tadi. Berapa lama nak hidup? Mungkin dia hidup menambah lagi, berterusan dalam keadaan zina, mati dalam keadaan seremian. Kita kata wallahu alam. Jadi jangan rasa tak apa, kita sumpah dulu, selesai, settle dah dengan suami yang pertama, masyarakat pun tak malukan kita. Kemudian kita taubat. Belum tentu, tuan-tuan. Pintu taubat ni Allah yang buka kepada kita. Buka hati seorang tu nak bertaubat. Yang ketiga, sumpah laknat ini berlaku di antara suami dengan isteri. Kalau dengan orang lain, jangan. Tak boleh. Contohnya laki-laki ni tengok isteri orang tu, isteri jiran dia berzina, dia pergi sumpah, dia kena bawa saksi. Kalau tidak, haddun fi zahrihi, sebab atas belakang dia, sebab hukum qazaf.
Maka suami je yang mempunyai autoriti, yang berkuasa untuk menuduh isteri dia sebab nak melepaskan perkara yang cukup besar dalam hidup dia. Allahu Akbar. Yang keempat, dalam ayat ini juga, setelah baca ayat, setelah berlaku sumpah, Nabi SAW kata, laula kitabullah, kalaulah tidak Allah Ta'ala turun Quran macam ni, li walaha sya'nun, aku ada undangan lain. Mana Nabi kata, aku rejam melakukan perempuan ni. Tapi oleh kerana benda ini sudah berlaku, kan, dan hukum syarak ini ala hasabiz zahir, kita hanya tengok yang zahir je lah. Walau kana al-waqi' yukhalifuhu, walaupun realitinya berbeza. Tapi oleh kerana undang-undang Allah Ta'ala buat, kalau isteri sudah bersumpah menafikan tuduhan suami dan sumpah Allah Ta'ala murka atas dia, dia berani begitu sekali, walaupun nanti dia lahirkan anak, nampak DNA anak tu kepada si jantan, Nabi kata kita tak boleh buat apa lagi. Hukuman yang kita ambil ni hukum zahir. Ini dia punya kaedah, prinsip dalam Islam, kita boleh ambil yang zahir saja. Yang ke 4 ke 5, tulislah pelajar, bahawa annal badal, satu kaedah lagi dia kata, annal badala lahu hukmul mubdal, ganti boleh ambil daripada yang digantikan. Maka dalam masalah ini sepatutnya dibawa 4 orang saksi, tapi dalam isu suami yang tersepit, yang terlekat dengan isteri sendiri ini, maka Allah Ta'ala ganti dia dengan apa? Dengan 4 kali sumpah. Ada yang mengatakan 4 kali sumpah itu bukan ganti daripada saksi, cuma nak takkid, nak menguatkan. Kita kata adalah khilaf ulama dalam masalah ini. Jadi para pelajar sekalian, kita boleh simpulkan di sini bahawa kesan daripada sumpah, yang pertama, terpisahlah suami isteri secara automatik. Yang kedua, kalau dia kandung, suami berhak menafikan anak yang dikandung itu daripada dia. Yang ketiga, dua-duanya terlepas daripada hudud. Si suami tidak disebab kerana menuduh isteri qazaf, si isteri tidak direjam dengan tuduhan zina kerana dia telah bersumpah menjual nama Allah Ta'ala untuk nak melepaskan diri dia di atas dunia. Allahul Musta'an.